Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton wanita hari ini. Hawa dah lambai-lambai kepada anda. Kami juga nak lambai kepada anda. Terima kasih kerana sentiasa bersama dengan kami. Menonton secara langsung di kaca TV ketika ini. Dan yang mengikuti perkembangan kami di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube TV3 Malaysia Wanita hari ini. Terima kasihlah kerana sudi bersama kami pada tengah hari ini. Hari ini 26 Januari dah. Wow, sekejapnya. Dah nak hujung bulan dah. Apa-apa kita harapkan anda sihat walafiat. Dan kalau ada simptom-simptom kan rasa macam tak sedap badan ke, sesema ke, kau boleh janganlah keluar pergi mana-mana ya. Kita kalau boleh sekarang ni mungkin ada setengah tempat tak perlu nak imbas suhu badan sebagainya. Kawalan ke diri itu yang penting. Penting sangat sebab kadang-kadang kita rasa kita keluar rumah sihat. Tiba-tiba malam kita balik rumah kita buat test boleh ada 2 line pula dan sebagainya. Jadi itu yang kita takutkan. Dan itu juga nak kami kongsikan kepada anda laporan kes positif COVID yang telah pun dilaporkan sehingga ke petang semalam, iaitu sebanyak 4,066 kes positif telah pun dilaporkan. Dan kalau kita lihat di sini ada peningkatannya. Dan jumlah keseluruhan kes sebanyak 2,840,225 kes positif. Ya, kita tengok kes naik turun sekarang ni walaupun kita dah lengkap vaksinasi, dah lengkap 2 dos ataupun sudah disuntik booster. Simptom macam mana pun jangan ambil mudah sekarang ini ya, sebab kita bercakap tentang virus yang melibatkan nyawa, kita tak nak jadi pembawa kepada mereka yang berisiko. Betul tu. Dan bercakap tentang COVID kan Fiza, kita cerita tentang vaksin pula. Ya, dan bagi orang dewasa kita dah pun diberikan dos penggalak ketiga. Ada yang dah ambil, ada yang masih belum dan anda masih lagi berpeluang untuk mengambilnya. Yang penting anda semak My Sejahtera dan ada juga lokasi-lokasi tertentu yang menawarkan dos penggalak ni kan. Dan berita baik juga bagi setengah yang sebelum ni tak sabar nak tanya bila kanak-kanak pun boleh dibenarkan untuk ambil dos penggalak ini, yang mana dos penggalak ini untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang akan bermula pada hujung Februari ini. Tapi apa? Kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 11 tahun ini tidak diwajibkan vaksin. Okey, ini pastinya kelegaan sikit buat ibu bapa yang mungkin risau kalau anak ini disuntik vaksin, ada kesan sampingan seperti kita yang dewasa kan, ada demam-demam sikit. Tapi bila dah disebutkan tidak diwajibkan, makanya pilihan itu terletak pada tangan anda sendiri. Tetapi apa pun, sebelum membuat sesuatu keputusan tu, pastikan dapatkan info daripada mereka yang bertauliah lah. Misalnya doktor. Itu yang paling penting. Pastinya kalau kita cakap tentang kesihatan ni, orang yang paling bertauliah, sumber rujukan kita pastinya doktor yang lebih pakar lah dan tahu tentang status kesihatan diri dan sebagainya. Tapi kalau anda memilih untuk belum lagi membiarkan atau membenarkan anak anda untuk disuntik vaksin, yang paling penting sekali untuk kita mendidik anak-anak kita dari rumah. Sebab hari ini anak berusia 5 tahun ni pun dah kita hantar ke Taska, play school, dan anak-anak sekolah rendah ni walaupun mereka ni mudah juga untuk kita ajar mereka untuk menjaga kawalan kendiri, pakai pelitup muka, jaga kebersihan dan sebagainya. Antara perkara-perkara wajib yang kita harus ingatkan diri kita dan juga anak-anak kita ni, contoh yang pertama, kalau kita ke mana-mana keluar rumah, pastikan kita ada penjarakan fizikal dan memakai pelitup muka. Dan kalau boleh pastikan sentiasa bawa sanitasi tangan tu. Dan juga kalau di luar tempat-tempat yang ada sabun yang kita boleh cuci tangan dengan bersih, kita kena cuci tangan dengan bersih. Saya ajar anak saudara saya untuk nyanyi lagu Happy Birthday kalau dia cuci tangan. Tapi cakap tentang cuci tangan ni, tadi kebiasaannya sebelum masuk studio selepas make up, saya akan cuci tangan dengan sabun. Tapi tadi tak sempat lah. Awak ada sanitizer? Oh, saya sentiasa juga bawa sanitizer macam-macam jugalah. Okey. Nanti bag. Oh, terima kasih. Nak sanitizer?
Mana sanitizer? Okey. Okey. Susah nak cari sanitizer dia kawan-kawan. Banyak sikit barang dalam ni. Hawa tak apa. Beg Hawa ni dengan beg saya lebih kurang je Hawa. Beg hand sanitizer tu. Okey. Lebih kurang je sebab kadang-kadang kita tengok macam banyak-banyak barang ni sebenarnya kan ada kaitan dengan topik kita hari ni. Sebab orang kata orang perempuan ni kalau dalam tas tangan kita ni kena lebih tersusun, teratur. Macam saya pun sama je lebih kurang macam Hawa. Ada receipt, ada tisu. Tapi saya risau takut kalau orang tengok tak tersusun ni orang cakap kita ni pengotor. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda hari ini. Ada perbezaannya antara pengotor, pemalas dan tak sempat. Dan bagaimana kami nak kongsikan topik ini bersama dengan anda penonton-penonton. Tetapi ini antara individu yang menjadi inspirasi yang sama-sama boleh kita ambil semangatnya. Sikap yang telah pun ditanam seawal usia muda lagi. Kita bersama dengan Afiq Hafiz Najmi Kusairi Muazzam bersama kita di WHI. Hai Afiq, panggil Afiq. Hai. Panggil Afiq ke? Afiq. Okey. Afiq, kita ada tengok video Afiq kan pakai baju sekolah lagi, kemas-kemas padang depan rumah tu ya, taman permainan. Okey. Afiq boleh tak kongsikan kenapa Afiq ni memang sebenarnya dekat rumah mak dengan ayah dah didik supaya jangan bersepah ke, ataupun memang Afiq sendiri yang tak boleh tengok benda-benda bersepah ni kat rumah ke, kat luar rumah ke, kat sekolah ke, kat padang, memang nak tolong bantu bersihkan? Benda tu dia seiring sebab memang daripada kecil kami adik-beradik akan kemas rumah. Memang daripada kami kecil kami akan dilatih untuk kemas rumah sendirilah sebab mak ayah tu busy. Jadi kami dah terbiasa dengan membersihkan rumah. Jadi kadang-kadang kalau kami nampak sampah pun kadang-kadang kita sakit mata. So dia akan jadi satu insting untuk kita automatically untuk kemas. So itu adalah faktor kenapa saya taklah pembersih tak masa, tapi kita akan cari masa untuk kemas jugalah. Tapi ini kan 1 dalam 1000 lah. Kalau kita bersihkan rumah kita, laman rumah kita, itu perkara biasa. Untuk kita. Untuk kita kan. Tapi ini boleh bersihkan padang permainan ya, Dik. Ini rare nama dia. Orang kata jarang-jarang. Itu satu. Lepas tu kalau kita tengok ni pula lelaki dan juga remaja. Biasanya umur ni macam relax lagi. Jadi bila Afiq buat macam tu, bagaimana macam ibu, ayah dan juga keluarga melihat perlakuan dengan menyokong aktiviti positif yang Afiq lakukan ni? Mak saya dia suka sangat sebab dia kata kat saya, alhamdulillah sebenarnya Umi memang nak kemas sebab Umi, tapi semuanya kebelakangan Umi busy. Tapi tiba kau balik sekolah dah kemas, so Umi bersyukur sangat, Umi sukalah. Mak saya pun macam tu sebab kebiasaannya yang akan kemas taman tu adalah mak saya sebab mak saya sendiri. Afiq, apa pendapat Afiq kan? Bukan orang cakap kalau kemas-kemas ni adalah perempuan je lah yang buat, lelaki tak apa. Pendapat Afiq macam mana? Bagi saya itu adalah salah satu mindset yang agak tak boleh terima lah sebenarnya. Setuju. Kebersihan ni datang kepada setiap individu, bukan kepada setiap tahap ataupun jantina, tak. Dia adalah terletak kepada setiap individu. Jadi setiap individu sebenarnya bertanggungjawab untuk jadi bersih. Okey. Afiq, mungkin Afiq boleh kongsikan lah. Kalau satu hari nanti kan, Afiq, orang kata proses kehidupan ni kita akan jadi dewasa, kita akan jatuh cinta, berkahwin dan sebagainya kan. Kalau satu hari nanti Afiq diizinkan untuk Afiq berjodohan, Afiq nak pilih wanita yang macam mana? Sama rajin ke ataupun tak kisahlah kalau biasa-biasa je sebab Afiq pun boleh buat kerja rumah. Afiq pun dah rajin. Untung dapat Afiq. Yang pasti saya nak jugalah yang pembersih juga sebab apabila kita tinggal dengan orang tu, environment orang tu pun akan jadi environment kita sekali. Okey, baiklah. Okey, Afiq, sikit je dari Afiq, mungkin kata-kata nasihatlah kepada mereka ni yang mungkin kurang rajin nak kemas-kemas ni kan, tapi nak kongsikan rasa puas hati tu bila kita dah tengok benda-benda semua kemas ni, Afiq. Okay, saya faham. Sekarang ni ramai orang busy. So, kadang-kadang tanpa dekat bilik sendiri pun kita susah nak uruskan. Kemudian, bila kita busy, kita akan ambil inisiatif macam makan makanan ringan, makan makanan fast food. So, pada setiap sampah yang kita gunakan itu, kita kena bertanggungjawab terhadap sampah sendiri. Contohnya, kalau kita tak jumpa tong sampah, kita boleh tersimpan dalam poket dulu. Tak salah pun sampai kita jumpa tong sampah. Sebab kebersihan kita bukan hanya
akan dia terkesan kepada diri kita saja. Dia akan terkesan kepada orang lain juga. Kalau kita pengotor, kita buang sampah merata-rata, dia akan bagi kesan ke orang lain juga, bukan kita je. Okey. Saya suka apa yang Afiq katakan tu, Hawa. Kalau kita ada sampah di mana-mana, sebab tu orang perempuan Afiq, kadang-kadang orang tengok beg dia, orang kata bersepah. Tapi sebenarnya bukan. Kita tak nak buang sampah merata-rata. Kadang-kadang kita ada tisu kan, nama kan? Kita lap muka, kita letaklah handbag. Sebab kita tak nak buang resip tu merata-rata. Betul tak penonton-penonton? Tidak angguk? Okey. Kita nak kongsikan, terima kasih banyak Afiq. Kirim salam pada ibu, ayah, keluarga dan juga guru-guru dan rakan-rakan di sekolah. Selamat maju jaya. Jaga diri Afiq. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Apa yang Afiq tunjukkan ini merupakan satu sikap dan juga iltizam yang sangat bagus. Yang boleh bukan saja kita orang dewasa contohi, tetapi adik-adik jugalah kan. Untuk yang mana kalau kita nak belajar untuk menjaga kebersihan, kita nak belajar untuk tahu tentang kekemasan dan sebagainya, bermula seawal usia lagi. Betul. Bagi saya kan ini semua bermula dari didikan ibu bapa juga, sama rata antara anak lelaki dan perempuan, supaya sampai besar ini mereka ni sentiasa menjadi seorang yang kemas dan juga rajin. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan tentang topik kita pada hari ini, cantik tapi pengotor. Apa pendapat anda? Boleh kongsikan di ruangan komen di Facebook WHI TV3. Kami nak berehat dahulu seketika. Sambil-sambil itu anda terus komen di Facebook dan juga dan Instagram WHI. Kita kembali selepas ini bersama dengan tetamu dalam talian. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Menjaga kebersihan melambangkan disiplin dan sikap individu itu sendiri, atau dengan bahasa mudahnya antara rajin atau malas. Menjaga kebersihan hendaklah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan kita, sama ada kebersihan diri sendiri, tempat tinggal, tandas, tempat-tempat awam dan tempat makan seperti restoran dan sebagainya. Dari sudut kesihatan, penjagaan kebersihan adalah salah satu perkara amat ditekankan. Ini termasuk penjagaan diri dan kawasan persekitaran diduduki. Bagi kanak-kanak dan warga tua, mereka lebih terdedah kepada penyakit khususnya wabak dan juga virus. Tidak kurang juga ada yang hanya berketerampilan cantik dan bergaya pada luaran. Namun di sebalik itu, sikap malas, mandi, mulut berbau, pakaian yang dipakai berulang kali sehingga menimbulkan rasa kurang senang rakan dan masyarakat sekeliling. Malah ada yang bersikap acuh tak acuh dalam kebersihan kenderaan, lantai rumah melekit, tandas yang kotor dan membiarkan makanan basi berhari-hari di atas sinki. Antara satu kisah yang pernah tular dahulu di mana seorang wanita yang merupakan seorang personaliti media sosial lebih selesa hidup dalam keadaan rumah yang tidak bersih. Dikatakan gadis yang rupa parasnya cantik jelita itu tinggal di dalam keadaan rumah yang dipenuhi dengan sampah sarap serta makanan basi yang tidak dibuang. Normal baharu kini pasti memberi impak besar kepada kesihatan masyarakat dengan setiap individu memastikan kebersihan diri diutamakan, kawasan sekeliling mereka bersih dan bebas dari kotoran. Persoalannya, adakah hal ini dikaitkan dengan taraf kehidupan seseorang atau sememangnya sikap malas dan pengotor sudah beraja di dalam diri? Mana satu tu, pemalas, pengotor, tak ada masa, ataupun anda dalam kategori yang mana, dan adakah ini merupakan satu sikap yang sama? Sebab baru-baru ni kan Hawa dan juga penonton-penonton, saya kira anda juga pasti ramai yang dah pun komen di Facebook ketika ni, yang komen tentang isu-isu yang berlaku baru-baru ini tentang tular kes yang mana penyewa rumah meninggalkan rumah dengan keadaan kotor, tandas yang kotor, makanan, bekas-bekas makanan yang berulat dan sebagainya. Ini yang kita nak cakapkan. Orang kata, tengok luar cantik tapi rupa-rupanya ngotok. Macam mana tu? Itu yang kita nak fahami lagi. Adakah pengotor ni satu personality ataupun satu habit? Memang dia suka macam tu. Okey, kita nak fahami lebih lanjut. Bersama kita pada hari ini di WHI ialah Profesor Datin Dr. Mariani Magno, iaitu pakar psikologi kanak-kanak dari Universiti Sagi. Dan kita juga bersama dengan Siti Suhaila Sujak yang akan berkongsikan pengalamannya selepas ini. Siti Suhaila ni merupakan
bantuan kepada penyewa yang meninggalkan rumah yang kotor. Tapi kita nak kongsikan kepada Suhaila dan juga Prof. Tapi sebelum tu, Prof, mungkin Prof boleh buka perbincangan kita ni. Sebab bila kita kongsikan di Facebook, ada yang tak puas hati, dia kata, saya tak cukup masa. Saya bukannya pengotor. Saya bukan pemalas. Saya tak sempat lah. Itu saya ngawa. Okey. Pengotor Okey, Prof. Macam mana kita nak definisikan? Adakah sebenarnya pengotor, pemalas ataupun orang yang kurang cermat menjaga kebersihan ini adalah kategori yang sama, ataupun pengotor ini adalah berbeza? Memang sikapnya tu yang dibiarkan bekas makanan berulat, tandasnya tak dicuci. Kita cakap pun kita rasa macam tak selesa kan? Jadi kalau boleh Prof kongsikan kepada penonton-penonton kita, apa yang kita boleh faham tentang pengotor, pemalas ataupun tidak ada masa ini sebenarnya, Prof? Okey, kalau kita lihat isu pengotor, pemalas dan seperti Fiza sebut tadi lah ya. Kalau masa saya kecil-kecil dulu, bila ada pinggan yang separ, sampah-sampah tidak dikutip, dia akan kata, engkau ada mata tak? Jadi maksudnya di sini kalau kita lihat pengotor, pemalas ni sebenarnya itu adalah sikap, personality yang memang dah selesa dalam diri. Jadi yang paling penting ialah diri sendiri, mereka pandai pula nak memastikan kecantikan luaran itu ada. Tapi kecantikan di tempat tinggal, kecantikan dalam bilik air, kekemasan dalam bilik air, malah dalam kereta pun kita nampak sikap motor tu memang ditampil. Jadi sebenarnya ni personality sebenarnya. Okey, baik Prof. Kita pun nak tahu juga, adakah mereka yang pengotor ni sememangnya seorang yang pemalas? Sebab kalau lihat ada dalam kalangan mereka rajin pula kalau bersiap-siap, itu rajin buat kerja, tetapi hal-hal kekemasan ni kurang sangat pengotor. Jadi macam mana tu? Kalau kita lihat kat sini, tadi saya kata dia adalah satu sikap dan lama-lama terbawa sebagai personality yang memang dah selesa, orang kata dah sebati dalam diri. Dia sebenarnya apa yang berlaku ialah efikasikan diri seseorang itu adalah rendah. Ya. Maksudnya di sini kalau efikasikan diri itu dia nak membuatkan diri dia itu sempurna di mata orang ramai daripada segala aspek. Jadi kalau di sini dia hanya mahu menampilkan fizikal yang cantik tanpa melihat kepada persekitaran yang sepatutnya juga cantik, sihat dan selamat, ini yang dikatakan efikasikan diri yang baik ya. Jadi di sini kita lihat wanita-wanita seperti ini, bukan wanita saja ya, saya rasa lelaki pun begitu juga. Ada yang luarnya macho, bergaya, tapi dalamnya kita tengok kadang-kadang kita pun takut ya. Jadi di sini lebih kepada memainkan peranan sebagai tanggungjawab mereka pada diri sendiri dan persekitaran. Jadi lebih kepada, kalau dalam psikologinya kita lihat kepada efikasikan dirinya. Kalau nak yakin diri itu dah ada, kerana mereka yakin diri pergi keluar dengan baju yang cantik, dengan make up yang tebal. Tetapi hakikatnya bila kita datang ke rumahnya, Masya Allah kita lihat tidak orang kata setanding dengan muka yang cantik, tidak sekacak dengan muka yang cantik. Dalam itu tidak dikawal rapi dengan baik. Kerana kalau kat sini Fiza dengan Hawa kita lihat, tadi saya ada sebut efikasikan dirinya, ini juga boleh menampilkan kecerdasan bagaimana seseorang itu ada. Ya? Manusia ini dikurniakan dengan pelbagai kecerdasan. Jadi maknanya di sini ada terdapat kekurangan kecerdasan pada diri seseorang itu walaupun wajahnya cantik tetapi pengotor sebenarnya. Itu yang kita tak nak sebenarnya kan. Kalau boleh biarlah seimbang. Bukanlah sampai langsung tak boleh ada abuk dan sebagainya. Tetapi bagaimana cara untuk kita orang kata menyeimbangkan keadaan tersebut. Kita nak tanya kepada Suhaila lah pengalamannya. Kalau baru-baru ini anda baca tentang kisah tular di mana penyewa meninggalkan rumah dengan keadaan tidak terurus, kotor dan sebagainya. Suhaila ada pengalaman yang mana sebagai tuan rumah ya Suhaila, kalau boleh dikongsikanlah, boleh tak kongsikan dari segi personality? Sebab kadang-kadang macam saya pun ada pengalaman juga nak sewa rumah. Bila kita nak sewa rumah ni, tuan rumah kita dia bukan suka-suka je pergi sewa. Dia nak pastikan rumah dia dijaga dengan elok, tak rosak, bersih dan sebagainya. Jadi macam interview kerja pun ada juga. Jadi mungkin Suhaila boleh kongsikanlah personality penyewa sebelum kejadian rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kotor itu berlaku. Okay, sebenarnya pada tahun 2019 saya telah dihubungi oleh seorang pengusaha taska yang mana mencari rumah sewa untuk pekerjanya, iaitu seorang guru taska lah. Pada waktu itu saya meletakkan kadar sewa sebanyak 160 untuk satu bilik dan RM20 untuk api air. Dan pada ketika itu personalitinya seperti yang ditanya,
kita melihat luarannya memang seorang wanita lah. Seorang yang saya boleh katakan sebagai wanita seperti saya jugalah. Yang inginkan tampak cantik, yang nampak menawan lah. Dan pada ketika itu saya tak dapat datang ke rumah sewa pada tahun 2020 masa PKP fasa pertama. Dan awal tahun 2021 saya datang. Saya berasa terkejut lah apabila melihat keadaan rumah yang terlalu kotor pada waktu itu. Saya bersihkanlah bersama suami, tetapi pada ketika itu adik penyewa tu ada dalam rumah tu. Maksudnya belum keluar rumah lagi lah masa tu? Belum lagi. Itu merupakan kali pertama saya datang lah. Maksudnya ada orang duduk dalam rumah yang berkeadaan begitu? Beginilah? Ya. Mereka masih menyewa maksudnya? Ya. Dan saya, waktu itu saya panggil adik tu keluar. Selepas saya selesai mengemas semua, saya panggil dan saya menyatakan bahawa saya berasa sangat tak berpuas hatilah melihat keadaan rumah yang terlalu kotor dan saya mohon jasa baik adik tu untuk jaga kebersihan dan kekalkan keadaan yang bersih lah dan jaga barang-barang saya. Kemudian penyewa kedua pula masuk hampir waktu yang sama. Kemudian PKP fasa kedua saya tak dapat lagi datang dalam tempoh 10 bulan. Dan pada akhir tahun 2021 tu saya datang dan saya lihat saya kecewa lah apabila rumah yang saya tinggalkan kepada penyewa saya beri kepercayaan sebegitu rupa seperti mana yang saya kongsikan di media sosial. Cuk. Saya maksudnya masa keadaan rumah sebegitu dengan keadaan sebegitu yang kita tunjukkan tu memang ada orang dalam rumah tu, ada orang duduk kan, ataupun mungkin disebabkan oleh dalam tempoh PKP di balik kampung kan, tak boleh rentas negeri. Jadi rumah ada orang masa tu. Ada orang kat situ duduk macam tu tadi tu. Okey, kita pun nak tahulah apa alasan yang diberikan. Sebab kalau kita tengok pinggan tu dah macam 2 minggu tak basuh dan sebagainya, nak tahu alasan yang diberikan oleh penyewa tu. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan pandangan rakan-rakan kita tentang topik kita pada hari ini, topik pengotor. Jom kita dengarkan. Silakan. Bagi pendapat saya lah, bagi mata kasar saya, bila kita tak mengenali orang ini, kita tak tahulah dia punya pengotornya tahap macam mana. Setengah mata manusia ni bila nampak cantik semuanya indah, tapi tak semua orang macam tu. Pengalaman saya sendirilah, saya pernah ada housemate yang memang bab bergaya, bab cantikkan diri memang terserah kat dia lah, tapi bab kebersihan dia memainkan impak yang besar untuk kita orang satu rumah sebab dia punya pemalas, dia punya pengotor memang teruklah. Bagi saya, cantik di luaran tu sebenarnya tak mencukupi. Dia perlu titik beratkan faktor kebersihan dan juga penjagaan diri. That means seimbang. Cantik dan juga jaga diri di rumah ataupun di luar sekalipun. Perkara ni pernah terjadi kepada seorang sahabat saya, kawan baik saya sendiri, hidup di kalangan kawan-kawan dalam 4 orang, menyewa. Dari segi penampilan, kecantikan kawan serumah dengan dia ni memang nampak seimbang, cantik, good looking, lawa. Tapi pada hakikat, makan semangkuk Maggi pun dia punya habis makan tu akan tinggal bekas makan tu di depan ruang tamu sampai berkelapuk, sampai berkulat. Cantik tapi pengotor ni perkara yang sering terjadilah pada masa kini, tak kira lelaki maupun wanita. Kadang-kadang kita tengok daripada cara pakai dia, cara dia dress up. Kebanyakan bila kita tengok di rumah tidak menjaga kebersihan dan tidak menitik beratkan penjagaan diri lah. Kawan saya, dia ada homestay dan homestay dia tu disewakan untuk student lah. Bila dia datang ambil dan dia buka tengok rumah untuk dibersihkan lah, dia amat-amat terkejut. Muka sangatlah cantik dengan bergaya. Tak percaya bila tengok rumah tuala wanita tanpa membasuh, buang macam tu saja dalam toilet, letak di atas sinki. Dia orang makan pun dia orang sepahkan. Itu
Itu dia pendapat orang ramai. Yang penting ramai yang memberi komen bahawa tak kira lah wanita ataupun lelaki, kena seimbang lah untuk kita jaga kebersihan kita tu kan. Prof, mungkin kita boleh kongsikan juga kepada Prof daripada apa yang dikongsikan oleh Suhaila tadi, pengalaman kalau kita dapat tengok kan bagaimana bekas penyewa Suhaila meninggalkan rumah ataupun duduk dalam keadaan rumah yang sedemikian rupa. Prof, kadang-kadang kita rasakan Prof, contohlah Prof, ada orang komen dekat Facebook kita, dia kata kadang-kadang itu bukan pengotor, ada orang dia tak sempat. Kadang-kadang jadual waktu yang padat dan juga sibuk. Memang ada masa tak sempat. Kita contohnya kita dah cuci baju, belum sempat lipat baju. Kita letak dengan baju tak berlipat. Bila kita cuci, kita lipat baju kita, sapu rumah, mop rumah dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan keadaan yang Suhaila kongsikan tadi. Ada penghuni dalam rumah, duduk di dalam rumah tapi dengan pinggan mangkuk yang berminggu-minggu tak cuci, dengan keadaan Lantai berkulat, tandas yang dilihat seakan-akan tiada penghuni kat rumah tu, Prof. Macam tak ada orang duduk kan, dengan berkulat dan sebagainya. Jadi adakah ini sebenarnya satu sikap ataupun ia boleh dikategorikan sebagai penyakit? Maklumlah kita ni kan sebagai manusia, kita suka bau-bau yang wangi, kita suka lihat pemandangan yang indah-indah, yang bersih supaya menenangkan. Adakah itu terapi bagi mereka bila melihat keadaan-keadaan yang kotor, yang semak sebegitu rupa, Prof? Baik, ini sebenarnya bukan penyakit ya. Ini sebenarnya adalah tabiat. Tabiat yang memang terbawa-bawa daripada kecil sampailah kepada dewasa. Sebab kalau seseorang itu daripada kanak-kanak lagi waktu kecil lagi kita dah biasa dalam keadaan bersih, tak boleh tengok pinggan mangkuk ataupun tak boleh tengok sampah sana sini. Saya pasti apabila dia menyewa tempat dan tambah lagi tempat itu bukan dia punya hakikinya, tempat orang lain yang punya. Saya ambil contoh bukan tempat dia tetapi tempat Puan Siti Suhaila dan orang-orang lain, saya pasti dia boleh menjaga. Jadi pada saya ini dia lebih kepada tabiat, dan tabiat ini disebabkan oleh saya sebut tadi, disebabkan oleh personalitinya, efikasikan dirinya kurang baik, dan dalam masa yang sama juga saya lihat seperti Fiza sebut tadi, memang ada orang kata dia tak sempat lah, dia nak mengajar lah, dia nak buat itulah, dia nak buat inilah, dia nak buat lesson plan, dia nak buat bahan bantu mengajar dan sebagainya. Saya ambil contoh ni sebab memandangkan tadi Suhaila sebut kata pengusaha taskar kan. Jadi kalau kita lihat di sini, malu juga tu ya, yang mendidik anak-anak tu nanti. Jadi kalau kita lihat dekat sini ya, kalau kita lihat di sini, pengurusan masa itu sangat penting. Baik sibuk macam mana kita sekalipun, pengurusan masa sangat penting supaya kita boleh uruskan diri kita, uruskan tempat tinggal, uruskan dapur, uruskan bilik air dan segala-galanya. Jadi di situ memerlukan disiplin. Jadi masuk pula elemen disiplin. So tadi tabiat, masuk elemen disiplin akibat daripada pengurusan masa tadi. Kalau sekiranya kita terlalu banyak tugasan, baik cikgu, baik saya sendiri sebagai tenaga pengajar, baik Fiza dan Hawa sebagai pengacara yang memang sangat sibuk, kalau kita macam mana stres sekalipun, pengurusan emosi juga haruslah baik. Jadi maksud di sini sekarang ini, pengurusan diri sendiri itu merangkumi daripada mental, emosi, sosial dan juga fizikal. Ya, kita faham, saya pun memang akui bahawa kita wanita ni sinonim dengan kecantikan. Ya, kalau mana-mana nak pergi bersih singgah lah, tak semestinya mestilah, tetapi mesti lalu-lalu jugalah kat kedai makeup nak beli itu hanya untuk mencantikkan diri. Ada kadang-kadang antara kita wanita ni yang terlalu bersih sehingga pergi mana-mana mesti beli Clorox, nak cuci sana, nak cuci sana. Jadi wanita ini pelbagai, lelaki ini pelbagai karakternya. Cuma yang saya sebut di sini nak saya tekankan ialah tabiat itu telah terbawa-bawa daripada kecil. Jadi dia tak rasa bahawa itu tidak menjadi satu yang tak selesa baginya. Kita masuk Suhaila, kita masuk kan Suhaila kan, rasa tak selesa, tapi pada dia relax je, okey je, dia tak stres, tapi kita yang stres. Kenapa? Itu tabiat. Baik Prof, bila Prof bercakap tentang tabiat ni kan, maksudnya benda ni bermula dari kecil juga. Boleh ke kita nak salahkan cara mereka ini dibesarkan? Boleh ke kita nak salahkan cara ibu bapa mereka besarkan mereka? Sebab mungkin ada dalam kalangan mereka waktu universiti kan duduk dengan kawan-kawan satu rumah, sewa dengan kawan-kawan, tapi ada dalam kalangan mereka ni yang pengotor. Dekat rumah macam ni juga ke? Boleh ke kita salahkan ibu bapa semata-mata? Saya di sini tak salahkan ibu bapa ya. Bila saya kata daripada kecil, maknanya persekitaran sekeliling.
Sebenarnya bila kita dari kecil, kita tidak diasuh dengan begitu baik. Apabila masuk peringkat remaja, kita dah jati diri kita dah kuat. Kalau persekitaran dilingkungi oleh kawan-kawan itu memang orangnya memang bersih, tak adalah sampai tak ada habuk satu sikit pun kan Fiza kan? Tak adalah. Tapi sekurang-kurangnya tidak adalah pinggan mangkuk melayang, dalam freezer tu tonggang terbalik, kemudian kadang-kadang mangkuk tandas tu pun dah tercabut-cabut pun biar begitu saja. Boleh pula buat bisnes dalam tu tanpa ada apa-apa yang nak dibetulkan. Jadi sini maksudnya ialah persekitaran mainkan peranan yang penting. Kerana kalau saya rujuk pada kajian-kajian yang lampau kanak-kanak di tengah, siapa sahaja mereka, pembentukan karakter mereka sebenarnya dikelilingi oleh banyak lapisan-lapisan. Lapisan keluarga, lapisan di sekolah, lapisan rakan sebaya. Malah ada pula yang kita boleh katakan, kita tidak salahkan kawan-kawan. Ada yang kata, kalau kau pengutuh, aku pun samalah nak pengutuh. Tapi juga kan? Jadi patutnya menjadi contoh. Okey, itu contoh apa yang telah pun Prof kongsikan bahawa ini sebenarnya sikap diri kita. Kadang-kadang ibu bapa dah didik kita dengan baik pun, tapi kalau memang itu sikap kita sendiri, kita memang itu tak ada siapa boleh tolong kita. Ini kita nak berbalik kepada Suhaila. Bila Suhaila dah nampak penyewa-penyewa dengan keadaan sebegitu yang duduk di rumah dalam keadaan seperti yang dikongsikan di media sosial, itu bukan biasa-biasa. itu luar biasa dalam keadaan sebegitu. Kita faham, macam Prof katakan tadi, kita semua pun ada masa-masa kita tak sempat lah. Ada masa memang saya pun mengaku kadang ada hari memang malas sikit, rasa macam tak larat nak buat, kita tangguhkan. Tapi dalam keadaan seperti yang Suhaila kongsikan itu, satu keadaan yang sangat berbeza. Jadi bila penyewa dalam keadaan macam tu dah dijumpa, bila Suhaila bertanya, orang putih kata confront lah kan, apa penyewa tu jawab? Apa reaksi penyewa tu tersebut? Sebenarnya sampai hari ini pun saya tak dapat jawapan tu kerana dia pun tak memberikan jawapannya kepada saya. Sebab apa keadaan rumah jadi begitu. Dia cuma mengangguk-angguk faham dan dia kata akan jaga rumah saya lah. Lepas ni akan bersihkan dan sebagainya lah. Cuk. Dia tak bagi tahu dia sibuk. Tapi dia tak ada rasa segan ke malu lah. Maksudnya macam tuan rumah datang rumah dalam keadaan yang sebeginilah. Maksudnya macam mana tu? Penonton pun terkejut tengok. Sekarang ni kita memang akan selalu jumpa dengan orang yang terlalu tebal mukanya ataupun telinganya yang orang kata tebal telinganya lah bagi saya lah. Sekarang ni ada banyak sebenarnya bahan-bahan pencuci yang dia jual. Mudah je. Kadang-kadang tak payah sental pun. Spray. Letak air dah hilang. Okey, tak apa. Ada macam teknik. Okey, itu bukan iklan. Okey, kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Prof dan juga Suhaila dan penonton-penonton kita di Facebook pun ada banyak komen-komen yang mereka kongsikan. Tapi sebelum itu, kita juga nak kongsikan kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, betapa pentingnya untuk kita menjaga kebersihan diri ini, yang mana kita harus didik juga anak-anak kita dengan keadaan pandemik COVID-19 ini, yang memang kita ajar diri kita dan semua orang bahawa kita kena sentiasa cuci tangan, pastikan kita dalam keadaan bersih dan sebagainya. Kalau dulu mungkin itu bukan satu kebiasaan, sekarang ia merupakan normal baharu. Kita pergi keluar mana-mana, balik mesti nak kena mandi. Mandi lebih daripada 2-3 kali kadang-kadang sehari kerana kita berjumpa dengan orang, keluar pergi pasar dan sebagainya. Tapi kalau bercakap tentang kebersihan ini, bukan saja sikap dan juga perangai, kita nak dengarkan juga pandangan dari sudut dan juga sisi pandang agama Islam. Jom disaksikan. Kalau bercakap tentang kebersihan, dari pelbagai aspek sebenarnya yang boleh kita bincangkan. Dan pastinya setiap orang mempunyai pendapat serta pemahaman mereka sendiri yang berbeza mengenai topik ini. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Ustazah Asma Harun bagi menerangkan serta berkongsi apa dia kebersihan dari sudut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik tapi pemotor. Saya nak ceritalah pengalaman saya bila cerita tajuk ni kan. Saya pernah pergi ke tempat peranginan di Malaysia. Masuklah dalam toilet, tiba-tiba Masya Allah, tuala wanita digulung-gulung, masih lagi ada rupa darah dan sebagainya. Bukan satu tapi banyak. Diletak-letakkan, ditempik di dinding, di tempat-tempat di sudut-sudut. Jadi tapi bila kita keluar,
kita nampaklah juga orang yang keluar tu kan. Tapi boleh pula nampak macam cantik kat luar. Ada juga viral beberapa hari ni tentang anak-anak dara contohnya yang menghuni rumah sewa, tapi bila masuk rumah, Masya Allah, dengan bekas makanan beberapa hari tak basuh, lepas tu dengan pakaian bercampur bau antara yang bersih dengan tak bersih. Yang biasa sekali kita nampak tu ala wanita, tapi bila keluar ya cantiknya dengan makeup, dengan wanginya. Jadi macam mana ni? Kalau saya mungkin kita kena tengoklah. Sebagai seorang wanita, sangat penting kita prihatin dengan kebersihan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang sangat suka bertaubat sifatnya, dan yang kedua yang sangat suka menjaga kebersihan ataupun mensucikan diri. Maksudnya sini sucikan dalaman dan juga luaran. Kalau kita nak disukai oleh Allah SWT, diridai oleh Allah, kebersihan tu ialah part and parcel daripada diri kita. Yang kedua pula, kebersihan ni dia berkaitan dengan ibadah. Bukan setakat orang suka, orang nak dekat dengan kita bau wangi, bukan. Tapi kalau kotor, macam mana nak sah kita punya ibadat? So bagaimana dengan keadaan kita punya solat dan sebagainya kan? Jadi sebab itu orang Islam sangat menitik beratkan kebersihan, sebab dia berkaitan dengan sah tak sahnya ibadat. Yang ketiga pula, Allah sangat mengutuk orang yang munafik. Kenapa saya sebut munafik? Yalah, kat luar lain nampak cantik, bergaya, wangi, hebat, tapi rupanya Masya Allah seorang yang sangat pemalas dengan pengotor. Lama mana kita nak sembunyikan bangkai yang tersembunyi dalam diri kita? Sekali orang masuk, orang terserempak dan kita duduk 24 jam, kita akan tahu perangai asal kita. So baiklah kita cuba ubah mengikut cara hidup Islam. Dan yang keempat, kena ingat, kebersihan ni dia lambang agama. Sebab itulah disebutkan at-taharatu minal iman. Taharah ataupun suci, bersih ini sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita kotor, dia bukan setakat orang kutuk kita tahu. Orang akan kata, mak bapak siapa yang ajar macam ni ya? So semua orang terpalit kerana perbuatan malas kita. Jadi saya harap lepas ini jangan amalkan munafik, cantik tapi pengotor. Terima kasih banyak-banyak Ustazah di atas perkongsian itu tadi. Semoga apa yang dikongsi sedikit sebanyak dapat memberi ilmu serta pengajaran buat semua penonton wanita hari ini. Terima kasihlah Tasha Prihatin berkongsi kepada penonton-penonton kita tentang informasi tersebut. Silakan Awa. Dan terima kasih juga Ustazah atas perkongsian. Dan sememangnya Islam mengajar kita untuk menjadi seorang yang pembersih, dan semoga kita bersih luaran dan dalaman. Okey, kita nak sambung perbincangan kita ni bersama Puan Suhaila. Suhaila, apabila dah dapat pun penyewa-penyewa yang kita tengok begitu pengotor sekali lah, kalau kita dah tengok gambar-gambar yang dikongsikan tu kan, adakah Puan selepas ini akan lebih berhati-hati bila nak ambil penyewa ni, dan apa yang akan dititik beratkan sebelum menerima mereka untuk menyewa di rumah Suhaila? Sebenarnya kesilapan saya dan juga suami, sebelum penyewa masuk kami tak pernah buat perjanjian secara bertulis lah. Cuma kami berjumpa, kemudian saya menyatakan beberapa syarat dan juga peraturan semasa duduk di rumah. Tapi itulah, setelah beberapa tahun ni banyak kali lah kami menemui kegagalan dan berbagai masalah. Bukan dari segi kebersihan saja, tak kurang juga dengan masalah kami ditipu dengan penyewa dan juga masalah sosial yang lain. Okey. Dan ini sebenarnya sukarlah. Kita ni kadang-kadang, itu ni kita katakan, kita tak boleh nak baca seseorang tu. Sebab penampilan luarannya dengan sikap yang dibawakan tu kadang-kadang adalah dua sikap yang berbeza. Dan daripada perkongsian Suhaila dan juga Prof tadi, ramai orang di rakan-rakan kita di Facebook yang memberi komen. Kata orang cantik tapi pengotor ni, orang macam ni, kalau di luar dia nak sangat orang tengok dia very perfect, kemas, bersih. Tapi di rumah hakikatnya dia sangat pengotor, malas dan segala-galanya. Itu komen daripada Aizun Rahimi Said. Dan ini daripada Rabiah Ruby pula. Dia kata bila Prof cakap itu satu tabiat, mungkin juga satu lagi, dia mungkin anggap tu rumah orang kalau rosak ke tak apalah, tak payah kemas sebab tu bukan rumah dia. Dia tinggal selamanya kat rumah tu, itu yang dia malas nak kemas. Ini rasa tak bertanggungjawab lah. Dah diberikan, orang kata dah diberi sewa, tapi kita tak merasakan itu satu tanggungjawab untuk kita menjaga sama-sama kebersihan ataupun apa yang kita dipertanggungjawabkan lah. Prof, mungkin kita boleh nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kita nak macam Hawa katakan tadi, kita nak seimbang kecantikan luaran dan juga kecantikan dalaman. Hari ini Prof ada macam-macam cara. Kalau kita tak sempat, ataupun
macam saya lah, saya pun ada malas juga kan. Tapi kalau memang tak sempat, Lah, kalau kerja 7 hari seminggu. jadi memang kadang-kadang kalau ada waktu cuti dekat rumah tu, kita panggil pembantu rumah yang datang secara mingguan ataupun bulanan. Kalau kita ada sedikit kemampuan yang lebih. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, bermakna kita kena ada effort, usaha untuk kita sama-sama memastikan keadaan rumah kita dalam keadaan yang bersih dan selesa untuk diduduki. Prof, adakah ini sebenarnya satu pilihan ataupun satu perkara yang memang harus kita lakukan tanpa kita fikir 2-3 kali, Prof? Dia sebenarnya untuk kita yang Fiza sebut tadi, disebut tadi kalau katalah kita tak ada masa, kita ambil cari pembantu. Ambil secara mingguan. Sebenarnya tidak semua orang mungkin mempunyai kemampuan begitu ya. Jadi apa yang perlu dibuat ialah diri sendiri tu. Tu yang sebab saya kata tadi perlu ada pengurusan masa yang betul-betul dapat memastikan bahawa bukan saja cantik pada diri tapi cantik pada rumah, cantik pada segala-galanya dalam bilik itu. Malah kalau bawa kereta pun, kereta itu pun kena perlu dikemaskan ya. Jadi personality itu satu hal, tabiat yang lain, disiplin satu lagi. Jadi kita manusia ni agak kompleks. Tetapi kalau kita jadikan diri kita begitu kompleks, maka saya rasa kita dalam keadaan yang seolah-olah kita tidak ada pegangan hidup, hanya nak memastikan bahawa kita keluar nampak cantik. Bukan lagi baju dengan kasut dengan handbag satu colour, tetapi kalau masuk dalam rumah, subhanallah, kita tengok contoh seperti yang telah diviralkan oleh gambar yang telah ditunjukkan oleh Suhaila tadi. Jadi di sini perlu seimbangkan diri, cantik luaran, perlulah juga cantik dalamannya supaya itu adalah menjadi satu personality kita dan kita sentiasa selesa berada dalam keadaan yang bersih, kita pandai menjaga diri dan bila kita lakukan begini maka kita akan bawa sikap dan tabiat ini kepada anak-anak kita, bagi mereka yang telah berkahwin ataupun saudara mara yang lain. Mungkin kalau berlaku begitu mungkin diberi teguran dan sebagainya. Tapi kalau nak dikatakan bahawa malas dan tak ada masa, itu semua adalah orang kata defensive mechanism. Mekanisme untuk mempertahankan diri. Malas, tak sempat nak buat itu, tak sempat ini. Jadi kalau lah kata kalau orang tua-tua dulu kalau malas semuanya tidur je lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Prof Mariani dan juga Suhaila kerana bersama kita pada hari ini. Pastinya sangat-sangat bermanfaat yang dikongsikan dan pengalaman yang dikongsikan oleh Puan Suhaila ni pastinya membuka mata mereka di luar sana lah supaya bila kita duduk rumah orang terutamanya jagalah rumah sendiri apatah lagi kan. Dia bukan masalah rumah orang tu, macam sikap diri sendiri lah kan. Itu yang macam Prof katakan tadi tu, sikap kita pun samalah. Kita kena improve ourselves, kita kena kemas beg kita, kena urus masa kita betul-betul. Uruskan masa. Semua orang ada masa yang sama je 24 jam. Jadi kita tak boleh jadikan itu alasan. Okey, insya-Allah terima kasih di atas perkongsian yang diberikan oleh Profesor Datin Profesor Dr. Mariani Magno dan juga Puan Suhaila yang sudi berkongsi pengalaman berkaitan penyewa yang meninggalkan rumah dalam keadaan yang kotor dan sebagainya. Terima kasih Prof. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda di Facebook yang banyak menghantar komen-komen tentang topik kita pada hari ini. Seronok kami dapat kongsikan dan bacakan komen-komen anda. Dan selepas ini anda akan dihiburkan oleh Karis Kasbullah. Oleh itu jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Sinar mentari pagi menerangi duniaku menuju. Aku bawa cinta untuk dihadiahkan kepadamu. You know I'll be here for you sampai bila-bila tetap menunggu. Baby, oh, I wanna be with you. Aku cinta kamu, tak kira kau di mana, aku tetap di situ. Bukalah hatimu, izinkan aku hadiahkan hati dan cintaku kepadamu. Wow, 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 oh.
penuhi bait-bait dan kata indah. Tanpamu bagaimanakah aku, sepi duniaku gelita. Baby, oh, I wanna be with you. Aku cinta kamu. Tak kira kau di mana, aku tetap di situ. Bukalah hatimu, izinkan aku hadiahkan hati dan cintaku kepadamu. Okey, itu dia Karis Kasbullah dengan lagunya Pelangi. Okey, dan untuk pengetahuan anda dan saya pasti mungkin anda juga sudah tahu, Karis merupakan penyanyi, merupakan juara lagu Cinta Kita musim kedua, betul? Betul. Wow, ceria betul lagu tadi. Okey, lagu pun tajuknya Pelangi. Betul. Jadi boleh kongsikan apa maksud di sebalik lagu ni, Karis? Lagu ni, okey, Pelangi ni sebenarnya kalau kita tengok pelangi lah kan, mostly orang akan rasa happy macam tu. So itulah, betul kan? Pelangi macam tu kan? Itulah perasaan saya bila buat lagu ni. Meaning dia macam appreciation, macam penghargaan untuk seseorang yang saya sayang. Macam tu. So meaning pelangi ni dia ada banyak colour. So setiap colour tu dia ada emosi yang berlainan. Meaning macam kita pernah marah, bergaduh, kita happy dengan orang tu, kita appreciate dia. So macam tu kita macam, kalau saya panggil orang tu pelangi saya, meaning saya macam, oh saya dah kenal dia, saya dah appreciate dia. So itulah maksud pelangi bagi saya. Okey, maksudnya kenal setiap warna, kenal setiap personality. Betul, maksudnya terima dengan seadanya lah, terima segalanya. Betul. Wow, okey. Jadi kita nak tahulah antara banyak-banyak rangkap ataupun lirik dari lagu Pelangi ni kan, Karis rasa yang mana yang paling seronok nak dikongsikan kepada penonton? Yang rasa maksudnya paling sampailah kalau nak ditujukan kepada seseorang. Dua part sebenarnya. Part intro saya suka pembukaan yang agak macam kita appreciate sinar mentari pagi menerangi dunia aku menujumu. Dengan part yang chorus, baby oh I wanna be with you, because kita nak di surround dengan orang yang macam kita suka macam tu. Yang buat kita happy. Betul. Okey, jadi kita pun nak tahulah selepas adanya single Pelangi ni, ada perancangan yang seterusnya ke, Karis, lagu-lagu baru ke, ataupun mungkin nak menjadi seorang penulis lirik? Boleh. Sebenarnya lagu ni dicipta oleh saya sendiri, Sharon Paul dan juga Faris, dan penulis lirik pun saya sendiri dan juga Acap Salim. So alhamdulillah selepas ni insya-Allah mungkin ada single terbaru. Mungkin kita nak go for balada. Who knows? So hopefully korang boleh teruskan support saya punya muzik selepas inilah. Okey, baiklah Karis. Wow, lepas ni kita harapkan dapat tengok lebih banyak lagi lah karya daripada Karis ya. Betul, yes. Okey, dan juga kepada penonton-penonton WHI, kalau nak terus dengarkan lagu Pelangi ni, boleh ikuti Karis di laman sosial Instagram. Ya, betul. Boleh follow saya dekat Instagram Karis Kasbullah, Twitter dan juga YouTube dan juga TikTok semua boleh follow Karis Kasbullah untuk updates in the future. Okey, terima kasih banyak-banyak Karis. Selamat maju jaya kita doakan. Terima kasih, amin. Baiklah, kepada anda penonton WHI TV3, kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Fiza. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dah pun sampai di penghujung siaran kita pada hari ini. Dan kita harapkan apa perkongsian kita daripada kita cerita tentang COVID, tentang adik Afiq yang rajin untuk menjaga kebersihan diri dan juga di sekelilingnya, serta perkongsian kita pada hari ini. Dan kita nak kongsikan sesuatu kepada penonton juga, iaitu tentang Fit for Action. Ya, iaitu program reality terbaru TV3 FFA ataupun Fit for Action yang sedang mencari peserta yang mempunyai kemahiran seni bela diri dan juga berminat untuk berlakon. Jangan lepas peluang untuk sertai uji bakat terbuka pada 29 dan 30 Januari 2022 di Sri Pentas Bandar Utama dari 9 pagi hingga 5 petang. Okey, sila pastikan keputusan ujian saringan RTK COVID-19 berdaftar di dalam aplikasi MySejahtera 5 hari sebelum datang ke uji bakat. Okey, kalau nak tahu maklumat dengan lebih lanjut,
Ikuti Facebook, Instagram dan juga Twitter TV3 Malaysia. Itulah dia kan. Saya tak tahulah kalau saya masuk audition tu saya takut tak lepas. Saya pun sama. Tak cukup fit. Tapi semalam masa kita tengah kita ada meeting kan semalam kan. Adik-adik ni cakap diorang nak masuk adik-adik yang selalu buat laporan tu kan. Tasha, Syifa, Ain. Orang cakap diorang nak masuk Fit for Action ni. Kita tengok siapa yang lepas. Kita tengoklah siapa yang berjaya untuk Fit for Action ni. Jadi anda jangan lepaskan peluang bersama-sama dengan kami untuk Fit for Action. Dan kami juga nak kongsikan sesuatu kisah inspirasi kepada anda yang kisah ini tular di media sosial sejak 2-3 hari yang lalu tentang kisah seorang individu ini yang mana di usia 27 tahun beliau sebenarnya berjumpa dengan jodohnya yang mana sebenarnya Umi membuat keputusan untuk memotong kaki dan memakai kaki palsu sejak usia 17 tahun pada tahun 2011. Ini kerana Hawa Umi sejak kecil lagi mendapat penyakit AVM yang terpaksa bergantung hidup dengan kerusi roda dan tongkat untuk bergerak disebabkan sebelah kaki ada urat saraf terlebih. Jadi susahlah Umi ni nak bergerak tanpa bantuan. Tapi kemudian kawan-kawan cakap sampai bila nak hidup macam ni, nanti susah nak sambung belajar dan sebagainya. Jadi pada usia 17 tahun Umi mengambil keputusan untuk potong kaki dan alhamdulillah di usia 27 tahun ini Umi mendapat sokongan keluarga, rakan-rakan dan inilah kisah inspirasi yang kami kongsikan kepada anda. Dan yang menarik sekali individu yang juga turut sangat kuat menyokongnya lah pasti suaminya. Ya betul. Kan katanya macam siapalah yang sudi menerimanya tapi suaminya menerima seadanya. Kita doakan semoga pasangan ini bahagia hingga ke syurga insya-Allah. Okey, baiklah, esok wanita hari ini akan kembali dengan topik tanggung dari rahim hingga ke liang lahat. Ini perkongsian tentang ada dalam kalangan ibu bapa yang memang dari anak kecil sampailah ke dewasa menanggung mereka. Ada yang melihatnya dalam konotasi yang positif, ada juga yang melihatnya dalam konotasi yang positif. Ada positif, ada negatif. Jadi terpulang kepada anda untuk menilainya dan bagaimana kita juga untuk menerimanya. Ini yang akan kita kongsi dalam perbincangan kita esok di Wanita Hari ini. Ajak satu keluarga tengok esok jam 12.30 hari di WHI TV3. Baiklah, untuk hari ini saya dan Fiza undur diri dulu. Terima kasih kerana bersama kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cakap siapa yang tak berani?